Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Dalam DSKP, dalam catatan tu perisian dinamik. Pernah tengok kan? Ini tak ada masalah lah, perisian dinamik. Ini antaranya lah. Okey, dalam DSKP ni form 3 lokus dalam 2 dimensi ni, nampak tak? Dia ada pelbagai kaedah termasuk penggunaan dinamik. Okey, ni teknologi seperti perisian dinamik perlu digunakan untuk membina kefahaman. So yang ini ni memang ada lah kalau tengok. Terutama sekarang ni dia melibatkan STEM kan. Elemen STEM. Ya, yang ni tajuk pelan dan domakan. Tak kisahlah, perisian dinamik ni banyak. Ya. Okey, ni lagi titik perselangan ni koordinat juga perlu juga teroka dengan menggunakan perisian dinamik. Lepas tu yang ni sudut dan tangent ni pun banyak perisian dinamik juga. Untuk bulatan yang ni dia GeoGebra yang tengok yang paling senang. Kita bergantung kepada sudut. Ini yang duk ajak sekarang ni fungsi trigonometri. Beberapa perisian dinamik juga kita boleh gunakan. Ini untuk buat graf. Okey. So yang ini yang kita nak share lah, nak teroka ya. Banyak sebenarnya kalau tengok dalam DSKP tu. Okey, ini di antaranya sahaja. Ini di antaranya. Bukan kata yang ni sepenuhnya lah. Jadi saya nak share. Tapi kalau kita tengok di sini, tengok pada kesesuaian. Kesesuaian sesuatu topik. Ya. Kedua ni OneNote. Jadi bila dah jumpa whiteboard, saya rasa OneNote ni dah boleh tinggal Isat. Okey, so OneNote ni saya tunjuk juga secara overview ya. Ni kita tengok video sekejap. Dia bergantung kepada topik. Nampak tak? Ini adalah OneNote punya. OneNote tu ada dekat komputer masing-masing. Tu kalau nak tahu ni, type kat bawah ni, type here tu. Type here to search tu, type saja OneNote. Okey, contohnya saya type di sini. Nampak dia keluar ni. Ada dalam komputer kebanyakannya ada lah. Check tengok tambah yang baru-baru ni kan. Dia ada yang ni. Okey, ni OneNote ni dia boleh kita kata tulis kat papan hitam. Dia menggantikan papan hitam sama juga dengan viewboard tadi. Okey, so kita boleh lukis, kita boleh masukkan raja. Yang ni boleh masuk je snap screenshot je. Nampak? Ni saya masukkan. Kalau dia duduk dalam internet, kita tak boleh nak ni. Tapi dengan My Viewboard boleh buat. Kita boleh conteng ni dekat sini. Tapi dengan OneNote tak boleh. OneNote dia kita kena copy dia masuk dalam ni ataupun kita kata screenshot lah bagi dia masuk dalam OneNote ni. Yang ni yang untung ni dia ada semua juga. Warna-warna untuk tulis apa semua ni dia ada. Jadi boleh cerita lala tu lah kita kata. Ni saya tulis. Semua tulisan kita tu sebab pakai mouse taklah berapa nak cantik lah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tulis macam tulis papan hitam lah. Nampak dia boleh conteng dekat ni. Dia boleh conteng. Kalau kat sana tadi tak boleh conteng. Okey. Tak payah lukis baru. Kalau lukis baru lambat kan. Kita je masukkan gambar. Okey. Sebelum My Viewboard ni saya jumpa yang ni yang banyak saya guna. Untuk mengajar. Walaupun secara berdepan ke, secara online lagi lah. Macam saya duk ajak selalu kan. Ni OneNote 2016. Okey. Jadi kita boleh tulis lala tu dalam masa duduk cerita. Okey. Itu OneNote. Nampak? Saya lukis ni. Taklah berapa elok kan. Tapi nampak ni garisan ni ada ni line. Line ni ada kat sini. Ni dia punya pensel, pen. Ni boleh kita highlight. Lukis, coret. Semua boleh. Ni dia punya perisian dia sebenarnya macam ni.
Ni perisian. Yang dia kelebihan dia tak payah save. Jadi kita boleh cerita dia terlalu banyak file-file yang kita boleh tambah. Contohnya ni saya dah mengajak punya banyak dah ni. Menggunakan yang ni, dia tak hilang tau. Dia tak hilang. Ya, jadi dia punya section ni kita boleh tambah dia. Boleh tambah, boleh buang. Contohnya di sini tajuk pembezaan. Betul. Okey, dia tak hilang sebenarnya dan dia juga besar ni, dia punya kita kata apa? Paparan dia ni cukup terlalu besar. Ni saya cerita banyaklah cerita kat sini. Okey, untuk yang ni masa-masa saya bagi kursus dekat Nazir. Ni untuk ajak janjang aritmetik, boleh lukis, boleh copy and paste. Okey, yang ni pun kita boleh gerakkan dia. Contoh di sini kan, kalau saya nak ambil ikan ni kan, saya gerakkan ikan ni sekok. Nak gerakkan 2 ekor. Okey. Memang banyak ni lah kata dia punya pensil dia ni. Color-color ni kita boleh tulis, boleh ambil lah. Kata nak hijau kan. Nak hijau. Okey, bolehlah tulis. Ni saya tulis guna mouse saja ni. Guna mouse saja. Lepas tu ni ada lagi apa ni untuk mengajar geometri koordinat ke, apa fungsi trigo ke. Yang ni yang 2 dimensi. Nampak dah jadi terus. Lepas tu ambil dia punya line. Nak ambil yang vektor boleh ambil arrow. Okey. Nampak? Jadi tak perlulah nak okey. Lepas tu tulis Nak tulis apa kat sini? Ni yang baru lepas kan? Theta. Yang ni opposite. Yang ni adjacent. Yang ni hypotenuse. Jadi suruhlah budak teka. Sin theta berapa? Cos theta berapa? Okey, tan theta berapa? Ni cerita kat sini ni. Dia tak payah save. Bila kita tutup je, dia automatik ada balik. Ni kelebihan OneNote. Banyak dah lah. Ni cerita boleh buat. Dia graf tak cantik lah kan. Yang ni saya bantu dengan GeoGebra ni. Okey. Lepas tu banyaklah cerita ni yang 3D. Contohnya saya nak ambil yang ni. Saya nak ambil yang ni nak masuk. Jadi kita ada dekat OneNote tu. Kita duduk kat OneNote ni ada screen clipping. Okey, so kita klip je sekarang ni. Kita highlight saja. Nampak dia masuk. Yang ni selalu saya buat soalan ambil macam ni. Okey, ambil macam ni. Yang ni cikgu boleh explore lah. Yang ni pun free juga. Bawa lah ke mana pun, nak besarkan ke. Lepas tu nak contiang-contiang lagi ke, masih boleh lah. Ambil pen merah. Nak tebal mana? Boleh, ada lagi tebal pen merah. Alright. Okey. Macam-macam boleh tulis kat sini. Cuma tulisan taklah berapa cantik, macam type lah kan. Okey. Ini adalah OneNote. Jadi bila dah jumpa MyViewBoard ni, yang ni kurang lah sikit pakai. Tapi dulu ni, sebelum ni memang duk pakai yang ni lah. Kontak ni yang 3D pun ada, yang 3 dimensi lah. Nak kontak kat mereka 3 dimensi kan. Lalu ni ada yang persamaan 3 line tu. 3 equation, linear equation tu. Lepas tu boleh rotate, boleh arrange macam-macam lah. Okay. Baik. Kemudian untuk GeoGebra, yang ni cukup banyak lah. Sangat banyak. GeoGebra ni pun antara yang favourite lah. Okay, sebelum jumpa GeoGebra, jumpa Geometry Sketchpad ni lama lah sampai saya buat saya punya masters menggunakan perisian Geometry Sketchpad. Okay, tapi bila jumpa GeoGebra macam kurang dah menggunakan Geometry Sketchpad. Jadi tu saya kata dia bergantung kepada topik. Ya, macam taksat ni topik pengamiran boleh, pembezaan boleh, asalkan yang boleh tulis, yang boleh lukis boleh guna. Okey, so yang GeoGebra menggunakan GeoGebra ni dekat sini. Nampak? Jadi kita boleh lukis ni, lukis guna GeoGebra lah ni. Boleh buat raja, boleh tulis, boleh type. Ni semua boleh masukkan.
Ya, contohnya di sini ni saya kaitkan pula dengan apa ni? Dengan OneNote. So cerita di sini, tulis kat sini. Boleh. Tak ada masalah. Dia boleh buat macam kita ambil half lah, ya, minimize. Okey. Okey. Ni pun boleh tulis, boleh type ya, boleh type dan boleh tulis yang lah atas ni. Okey ni nampak dia boleh type kat sini. Dia boleh type sini, dia keluar sini. Okey. Okey, ni boleh tulis juga. Nampak boleh contiang. Ni contiang sini boleh, contiang sini boleh. Yang ini kita nak memperkenalkan pembezaan. Yang tajuk pembezaan yang ada limit tu. Yang nak buat secara prinsip pembezaan prinsip pertama. Pembezaan prinsip pertama. So kita nak cerita ni, kita buat siap-siap lah. Kalau buat masa tu lambat sikit. Jadi kita boleh tunjuk perbezaan apa dia yang dikatakan limit tu. Okey, delta nak tunjuk konsep delta. Delta tu adalah satu nilai yang sangat kecil yang menghampiri titik A, B kepada A. Contohlah. Jadi kalau dia duduk atas ni tak jadi limit dah. Dia dah bertindih. Dia sebelum macam kita kata dekat-dekat nak tampak tapi tak kena muka lagi. Macam itulah saya selalu explain yang nak ceritakan konsep limit yang dengan delta. Perbezaan juga, dia sebenarnya perbezaan juga kan. Y2 tolak Y1, tapi nak habaq delta tu adalah satu nilai yang sangat kecil. Dan X1, X2 tolak X1 kan. Okey, so di sini kita boleh tunjukkan step untuk fungsi untuk penyelesaian kaedah prinsip pertama yang sebelum datang dy dx tu macam mana. Okey, so kita boleh tunjukkan ini step yang pertama. Kita jadikan dia nombor 1. Lepas tu tambah macam kita buat fungsi tu. Kalau sini delta y, tambah delta y, maka x juga kena tambah delta x. Lepas tu suruhlah dia orang kembangkan. Yang ni yang selalu pelajar buat silap ni. Dia kata delta kuasa 2, x pun kuasa 2. Tidak ya, macam sin kuasa 2 lah. Bukan sin kuasa 2, theta kuasa 2 kan. Lepas tu dapat persamaan kedua. Okey. Lepas tu baru tolak. Tapi secantiknya di sini kena kembang dululah kan, jadi tinggal yang tu. Okey, so di sini tolak 2 dengan 1. Dapatlah yang ni. Lepas tu ni semua guna type ya. Ada ni sini type. Ni guna di sini ya untuk type. Dia ada semua ni. Nampak? Mudah ni limit, ada limit kat sini. Okey. Simbol pun ada. Simbol macam-macam. Macam matematik memang banyak gunalah. Tu saya kata banyak saya gunakan GeoGebra ni. Okey, lepas tu tunjuk pula bahagi dengan X. Okey, bahagi dengan X. Okey. Lepas tu baru letak limit kiri dan kanan ataupun had. Di sini pakai limit, kita pakai limit lah. Delta menghampiri 0. Inilah maksudnya delta menghampiri 0, dekat-dekat aja. Delta ni beza dia. Sebab dia ada delta kan. Lepas tu baru namakan dia. Yang ini ni nama glamour dia adalah dy dx. Yang ini seolah-olah delta x tu 0. Dia bukan tunjuk ganti kan. Jadi limit 6x. Jadi dy dx dia 6x ya. Ni. Ni cara kita explain lah. Ya, cara kita nak explain. Dan kita dah prepare lah. Benda ni kita dah prepare. Jangan masa tu baru nak tunjuk type, lambat lah kalau dah biasa menaik, okey. Tapi kita prepare siap-siap. So dia boleh on off kat sini. On off ni dari sini. Check box. Okey. Yang ni kalau nak belajar dia memang makan masa sikit lah. Ya. Okey. Lepas tu untuk ni tajuk pembezaan. Okey, satu lagi kita tunjuk tajuk yang trigo tu yang saya dah tunjuk yang dalam kelas lah. Cikgu saya dah tahu kan. Okey, yang ini ni tajuk trigo.
untuk sudut negatif positif ni. Jadi kalau soalan pertama apa jadi pada sudut yang negatif, kita boleh tunjuk lah. Tapi yang ni kena suruh mereka kira dulu lah. Kita boleh tahu dia tak jadi sendiri, dia ada faktor lain pula yang ni. Okay, tapi dia ada pengiraan kat sini. View. Okey, di sini ada pengiraan juga. Contohnya kalau kita 25, jadi 45. Apa maksud dia? Jadi kalau sudut di sini 315, okey, 315, maka sudut dalam ni adalah 45, tapi kita kata dia negatif 45. Nak tengok konsep sudut negatif. Okey, dia ada pengiraan kat sini. Okey, lepas tu boleh tunjuklah yang apa ni, sin, cos, tan, apa semua tu boleh contohlah kat sini. Ni banyak kegunaan dia lah untuk sesuaikan dengan tajuk yang melibatkan grafik. Okey, ni kita boleh gerakkan dia. Buat yang ni. Ya. Kalau GeoGebra ni sesuai untuk graf-graf macam tu je lah. Apa saja. Dia boleh tulis kat ni. Boleh tulis kat. Cuma tak tulisan dia tak apa cantik macam dekat sana. Dekat My View Board dengan warna. Dia boleh tulis kat ni. A ni for all. S ni for sin. T ni untuk tan. Dia boleh contoh cuma tak apa nak cantik lah kan. Okey, jadi sin theta berapa? Kan? Jadi kita tengoklah kalau ada di sini apa nilai dia apa semua. Kalau macam sudut yang macam ni tak boleh tengoklah sebab dia kena tekan kalkulator lah. Yang ni macam 30, 60, 45. Ini saya contoh dah kemarin dekat sudut. Okey, ada apa nak tanya tak yang ni? Dia banyak sebenarnya. Okey, saya tunjuk graf. Untuk yang graf fungsi berikut negatif. Tak ada kat sini ni. Okey. Nampak ni graf. Kita boleh cerita. Yang ni pun satu kira kehebatan GeoGebra lah ya. Dia sebenarnya kalau kita boleh lukis biasalah. Katalah kita lukis sin ya. Yang ini saya ambil satu dulu. Okey. Yang ni yang biasa. Yang ni banyak dalam maths juga ya, dalam maths y sama dengan sin x. Jadi banyak. Dia gelombang tu boleh contoh. Tapi sebabkan kita ni sampai 2 pi ataupun 360 darjah sahaja, jadi kita ambil setakat tu sajalah. Ni adalah cerita dia, nak kena buat macam ni ada cerita lah. Okey, so selalunya dalam tajuk fungsi trigo ni, dia bukan bagi yang tepat-tepat kan. Jadi sudut dia mungkin berubah. Kalau sudut dia berubah macam mana? Selalunya pelajar kata dia sambung sampai 2 kali ya kan. Padahal dia masih lagi dekat 2 pi, tapi sudut dia sudut dia dah jadi 2x. 2x ni nak bagi tahu dia 2 gelombang. Bagi graf sin. Kan, jadi dia punya 2 pi ni dia tak hilang. Jadi sebab tu saya kata selalunya saya buat macam mana tahu untuk tajuk ni untuk student. Okey, kalau tengok saja sin, mesti graf sin lah. So mereka kena hafal lah graf sin yang pertama tu, y sama dengan sin x tu. Mereka kena tahu adalah bentuk dia yang sampai 2 pi. Kan? Kalau jangan tulis lagi sudut. Kalau sin 2x ni maknanya 2 gelombang. Lukis dulu 2 gelombang. Apa yang saya cerita, saya kata okey, lukis dulu. Kita buat ni lah contoh ya. Besar sangat pula sampai. Yang ni boleh ubah ni. Lagi kita tengok. Okey, so kita ada lukis dulu 2 gelombang graf sin. Ni satu. Okey. 2. Sudah tentu di sini 2 pi. 2 gelombang. Sebab apa? Y sama dengan sin 2x.
Maksudnya dua gelombang. Bila dua gelombang, maka tang ni boleh lukis elok lah kan. Sini satu, sini mesti negatif satu. Baik, dekat mana pi? Bahagilah dua. So kita ada berapa? Satu, dua, tiga, empat kan. Jadi kalau setengah-tengah ada dekat mana? Okay, 1, 2, 3, 4. 4 bagi 2. So tengah-tengah tang ni pi. Cukup. Untuk lukis graf sin 2x cukup. Kalau 3x, 3 gelombang. Nampak ada? Tu yang ni, yang dia punya cerita dia ni adalah yang ni. Kalau dia 3x, okey, maknanya di sini akan jadi 3 gelombang. Tapi dia masih dekat 2 pi. Jadi saya kata okey, lukis 3 gelombang, hak belakang mesti 2 pi. Lepas tu bilang, tang mana? 1. Start dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mesti bahagi 2 dapat 3. 1, 2, 3. Tang ni pi. 1 cukup yang lain tak payah dah. Tang ni dia punya amplitude dia mesti 1 dengan negatif 1. Sebab dah kita tahu grafik. Okey? Okey. Kalau pula amplitude dia yang berubah, okey. Kalaulah 1 tapi di sini 2. Macam tadi juga saya kata, kalau y sama dengan 2 sin x, lukis graf sin 2x dulu. Tak usah bubuh nombor-nombor apa. Kecuali buh 2 pi dengan pi. Lepas tu tang ni buh 2. Cukup. Dengan negatif 2. Dengan menggunakan GeoGebra ni kita boleh explain. Tapi kita kena buat dululah. Yang ni kita kena buat dulu. Kena buat depan mereka, takut nanti lambat. Dalam kelas. Dan dia boleh save pun. Dan saya save lah ni. Ni yang kata GeoGebra ni. Bukan saja bukan graf. Dia GeoGebra. Maksudnya geometri plus algebra. Yang GeoGebra ni. Okey, ni banyak lah kalau nak cerita ni, memang banyak. Boleh kira sudut apa semua, boleh buat translasi, boleh juga sudut garisan selari, garisan perpendikular, tangent untuk tajuk yang melibatkan bulatan kan. Tu ada boleh. Tak semestinya tajuk graf sahaja. Jadi jangan kata dia GeoGebra tu untuk graf. Tadi statistik juga di sini untuk yang tak mau menggunakan graf kan, normal, graf normal kan. Ni dia punya hak loceng tu. Graf normal, okay, 0, 1. So dia boleh pilih sama ada yang sebelah kiri, okay, kurang daripada berapa. Ni kurang daripada 1. So yang ni kita boleh ubah. Okay, kalau kurang daripada negatif, kebarangkalian dia berapa. Tak payah guna tapi saya tunjuk kat budak lah juga kan, menggunakan table. Jadi kita nak check boleh lah. Kalau ambil yang lebih besar, sebab dalam graf, dalam table kita dia duduk sebelah kanan kan. Jadi yang ni kita boleh ubah lagi. Nak duduk tangan mana? Okey, cuba tengok kebarangkalian dia automatik berubah, dia makin kecil. Kalau 2 kat sini dia makin kecil lah. Ini nak abang kata kalau keseluruhan dia menghampiri 1. Sebenarnya dia kata kita boleh kata andaikan dia 1. Semua sekali. Sebab tu kalau kita nak ambil yang sebelah menyebelah kan. Kalau dalam apa? Contohnya yang ni kan, ni dia bagi terus. Tapi kalau dalam kita kata dalam table, dia kena ambil 1, tolak hak ni, tolak hak ni. Untuk taburan normal. Okey. Taburan binomial pun ada juga ni untuk student kan, chi-square apa semua ni kalau lebih advance lah. Tapi kita pakai hak normal cukup lah kan. Lukis loceng, ambil terus lah dia. Kalau loceng dia, kita boleh ambil terus. Katalah kita tak mau garisan kan, tak mau lorekkan lagi kan. Kita ambil hak ni saja, lepas tu kita lorek dalam my viewboard. Tak ada masalah. Okey, so cikgu dapat lagi? My viewboard dah boleh buka lagi? Masih duk download? Cikgu? Sikit lagi. Lambat tu. Saya saiz lagi. Siapa yang tak dapat lagi? Boleh dah doktor. Oh, ada dapat dah. Bagus. Okey, ada dapat. Pak dah ni. Dulu ada bergantung pada internet kot. Saya buat cepat ya. Sat je saya buat. Dia bergantung pada internet. Okey.
Cuba tengok daripada Myview buat ni kan. Myview buat ni saya undo ataupun boleh padam balik lah. Dia boleh undo ataupun nak padam, guna padam ni. Okey, contoh saya nak ambil tak Sat Okey, ni timbul hitam ni. Nampak dia timbul hitam ni, jadi saya nak ambil tak payah lukis banyak kali ni. Saya nak ambil dia punya yang ni je. Dia tak mau, dia punya bawah tu pun tak mau. So kita ambil takat kita nak dah. Nampak dia timbul di sini. Okey. Ni boleh explore sendiri lah. Lepas tu kita boleh conteng lah kat sini. Ni pun dia ada pensel ni. Pensel ni kalau klik lagi, dia ada lagi color-color dia. Siapa yang dah dapat whiteboard, boleh buka lah, boleh try. Saya kita nak buat bulatan. Nak buat sudut 90 darjah tangent tangent pada bulatan. Okey. Dia kata dia banyak membantulah kat sini kan. Jadi kalau kita nak buat line, boleh pakai ruler tadi ataupun tarik je lah kan. Okey, so yang ini ni dia boleh panjangkan ke, pendekkan ke ruler. Okey, lepas tu kita boleh pusing dia. Okey. Bila dia naik macam tani untuk kita bawa lah. Okey. Boleh kita pusing dia. Saya pendekkan sikit. Lepas kita pusing dia. Nampaklah elok sikit garisan kan. Katalah kita nak garis ni. Saya ambil hitam lah. Okey. Cantik lah. Duk tang mana pun dia akan dapat hak tu lah. Dia akan dapat macam ni. Dia tak semestinya. Dia dekat-dekat dengan dia aja. Cukup lah. Dapat lah. Okey. Jadi kita boleh tulis lah. Kalau ke barang kalian kita X lebih daripada 2. Berapa jawapan dia? Maka di sini Z, di sini 2. Mana lorekkan dia? Sudah tentu lorekkan dia belah kanan. Ataupun nak pakai color tadi nak lorek pun boleh. Ini senang nak contoh kan? Tidak nampak. Ini contoh penggunaan viewboard. Ni pasal GeoGebra tak sah. Dia ada banyak sebenarnya banyak. Kalau nak explore lah. Dia tak terhad. Ini pun saya kira baru jumpa jugalah Microsoft Whiteboard ni. Sebelum ni dia hanya ada contoh macam kita nak ajak tajuk hukum linear. Okey, tajuk hukum linear ni dia ada pembaris. Ya, ada pembaris dan dia ada juga pensel apa semua, pemadam, dia boleh cerita kat sini juga boleh tulis. Ni kita panggil untuk perisian Microsoft Whiteboard ya, yang ni. Okey, ni di antaranya lah. Boleh tulis juga boleh tulis kat sini sambil-sambil cerita, sambil-sambil tunjuk kan. Dia menggantikan papan hitam lah kira apa yang kita buat ni. Okey, jadi contoh kalau kita dia tengok ruler. Nampak dia ada ruler juga. Yang ni dia ada ruler je. Yang lain macam-macam viewboard tu dia tak ada. Setakat tunjuk macam tu je lah. Ni semua kerja saya kat bawah ni. Ni dia ada juga, dia tak payah save. Dia automatik masuk. Okey. Macam ni kan. Untuk cerita. Okey, untuk cerita dia tunjukkan garis nombor. Ni saya ajar form apa itu kan, form 1 ke? Yang tambah tolak nombor ni, tujuh negatif positif tu. Tengok dia tak hilang, dia ada situ lah. Ni pun sama. So kita boleh ambil pen. Okey, ni So yang ini kita dia tak apa ni, tak hilang juga. So kita masih boleh pakai ruler ada kat sini. Bila letak atas line ni, kita boleh guna mouse saja
untuk ambil berapa darjah. Nak ambil 0 darjah, lepas tu ambil garisan. Okey, buat line. Ambil tulisan ni buat line. Ni pun sama, nak besar ke pun buat ada, yang kecil pun ada. Ambil colour macam-macam. Habis dia buat line. Okey, tutup dia, hilang lah. Ni rubber. Rubber padam. Buat garisan putus-putus kan? Padam lah sikit-sikit. Okey. Ni Microsoft. Dia ada semua. Banyak lah kita boleh buat juga. Atas kan boleh tulis. Macam ni saya ajar vektor. Ajak vektor. Okey. Buat lukis situ, ajak vektor lah. OA sama dengan OB tambah BO. AB sama dengan AO tambah OB. Okey, tu Microsoft whiteboard. Okey. Okey. Yang ni untuk membantu kita juga untuk mengajar Microsoft Mathematics. Dia di sini pun kena install, dan install free je. Microsoft Whiteboard pun free, GeoGebra pun free, OneNote pun free, MapViewBoard pun free. Ni semua free je. Sekejap lagi saya tunjuk hak ni. Bila nak install, yang lain tu boleh lah try. Okey. Tengok yang kelima sekejap. Microsoft Mathematics. Canggih lah. Yang ni memang canggih lah. Okey. Dia tak ada dalam kalkulator biasa. Macam nak guna pembezaan, pengameran, nak tunjuk. Macam ni nombor kompleks kan. Nombor kompleks, kalau kita nak tekan kalkulator, punca kuasa negatif 4 memang tak boleh buat. Kalau nombor biasa. Tapi dia ada nombor kompleks. So dia boleh keluar juga 2i. Sebab ada kan yang persamaan kuadratik yang kita menggunakan. Okey, nampak? Dia formula boleh dia keluar terus. Boleh tarik masuk je. Lepas tu copy paste lah kat mana-mana pun. Tak payah tulis lain. Okey. Jadi di sini banyaklah kegunaan dia nanti. Saya akan cerita sikit. Oh, dia dah tinggi. Okey, ni. Tu nampak skrin ni? Ni dia punya kalkulator tadi yang saya tunjuk tu. Okey, contoh lah ya. Kita tengok dia punya algebra ni. Ni algebra. Algebra apa dah. Formula. Siapa tak timbul? Okey, saya yang kedua tutup ya. Okey, so yang ini dalam solution triangle. Penyelesaian segitiga. Kalau yang ni boleh juga, matematik pun boleh pakai bersudut tegak. Jadi kalau kita tahu dua sisi, okey, tahu dua sisi, kita boleh dapat yang lainnya. Dua sisi satu sudut, atau 3 sisi kita masukkan. Okey, contohnya A tu saya masukkan 2, 3, 4 contoh ya. Okey, cuba calculate. Sudah abang. Sudut ni berapa, sudut ni berapa, sudut ni berapa. Terus dia boleh dapat daripada sini. Ya. Okey, so yang ini ni dia punya formula dia sajalah, macam sin 25. Ini macam kalkulator biasa. Ya. Okey, tapi yang ini yang tak ada kat kalkulator biasa. Contoh. Ni cikgu nampak tak saya besarkan sikit ya. Okey, ni nampak tak? Nampak. Okey. Nampak. Okey, kalau contohnya D berapa, Y dia berapa. Tapi kita kena tahulah asal dia. Atas tu Y sama dengan berapa, lepas tu dy dx dia berapa kan. Okay, katalah 2x kita masukkan di sini. 2x kuasa 2 kita boleh pakai keyboard ataupun dia ada dekat sini. Ni. Okey, lepas tu tambah pun ada dekat sini. Macam kalkulator biasa ataupun kat keyboard. Tambah 4. X tolak 5. Contoh. Ya. Lepas tu kita enter je. Terus dia bagi jawapan. Dia ada solution dia. Dia tunjuk tak solution dia. Okey. Nampak dia tunjuk solution dia juga.
Tapi kita taklah buat sampai tahun ni kan. Jadi kita ambil jawapan cukup nak buktikan. Budak kan buat dulu, lepas tu kita bukti ya. Okey, pad X tambah 4. Yang ni untung sebab kalkulator biasa tak ada. Jadi student tak ada benda ni. Okey, mereka tak boleh guna komputer kan. Lepas tu untuk banyaklah ni statistik punya. Masukkan dia punya dia habaq lah di sini. Bawah ni dia akan habaq ya. Okey, so dia akan habaq di bawah ni. Kalau nak enter ni, dia kena ada macam ni contoh. Min, okey, berapa nombor dia? Masuklah nombor kita. Lepas tu enter. Okey, macam tu je. Maknanya di sini dia membantu kita lah. Okey, katalah saya nak ambil integrate. Ini perbezaan peringkat kedua pun dia ada yang bukti. Yang tadi kan kita bezakan yang ni, kita dapat yang ni. Okay, sekarang kita masuk pula nilai ni. Nampak double click ya dia masuk. Double click ya dia dah masuk dah, enter. Okey, so dia bagi tahu yang ni. Apabila dia ganti, dia dapat bezaan peringkat kedua. Kenapa dia dapat 4 lah? Di 2. Patutnya dapat 4 kan? Apa salah kah? Patutnya dia dapat 4 kan? Dekat 0 siapa? Dia bukan ada nilai kan? Kat sini yang 0. Tak ada solution. Okey, tak apa. Yang untuk pengameran, ni pengameran tak tentu. 3x kuasa 5. Contoh tadi nak, dia contoh tadi. Okey. Kameran tak tentu. 2x katakan. Enter. Dia bagi jawapan. Dia tak ada solution. Ada setengah dia bagi solution, ada setengah tak. So dia ada C. So C ni wajib. Tak ada C, salah. Okey, kameran tentu. Kita ambil balik yang nilai tak sat ni. Yang ni kita ubah contohnya 1 ke 4. Dalam ni kita tulis yang tak sat. 3x kuasa 5 tambah 2x. Okey, nampak? Dia boleh tulis gitu je. Lepas tu enter. Dia bagi terus jawapan. Dia ada step dia. Dia macam Wolfram tadi. Tapi yang ni lebih mudah lah dibanding Wolfram. So dia ada cerita dia. Dia ganti nilai dulu dengan dipat. Lepas tu tolak ganti nilai yang bawah. So dia bagi jawapan. Di sini budak boleh buat. Okey. Benda yang ada limit tadi. Nak tulis. Katalah limit sampai 0. Apa kita dapat tadi? 2x kuasa 2 tambah x. Okey, ini limit. So yang ini kita boleh copy dia. Kita masuk dalam Word. So nak buat soalan kan? Nampak? Dia masuk kat sini. Okey, so di sini kita boleh lah nak besarkan. Ada jadi cantik ya. Tapi yang ni masih boleh pakai pernah pakai tak? Microsoft Equation. Okay, dekat insert, object. Lepas tu pergi kepada Microsoft Equation 3.0. Kadang-kadang dalam komputer tak ada. Okey, contohnya tak saat kita nak tulis samaan kuadratik lah ya. Katalah x kuasa 2 tolak pad x tambah 3. Contoh. Sorry, kat x kuasa 2 yang ni. Dia ada dah. Okey, sorry. Sini ya. Dia ada 2. Okey. So, kalau kita tengok. Nampak tak? Dia punya x tu bukan x biasa. Cuba kita tulis biasa. Y sama dengan x. Kuasa 2 ni susah nak buat. Ataupun kita boleh pakai, ni. Pakai yang ni lah. Kuasa 2, lepas tu tolak balik, tolak pad x tambah 3. Jadi kalau kita besarkan, tengok kalau saya besarkan, dia tak secantik yang ni. Tu kegunaan kat insert, object, Microsoft Equation 3.0. Yang ni banyak lah saya pakai untuk buat soalan. Ya, ni untuk dalam Word pula. Alright, banyak nak cerita sebenarnya. Okey, cikgu dapat belum?
Okey, lepas tu geometri sketchpad ni, yang ni yang mula-mula sekali. Memang dah, yang ni dia ada perisian 4.06. Okey, 4.06 sahaja yang ada lesen daripada KPM. Dulu-dulu ni masa mula-mula ramai yang dapat komputer free tu, yang untuk pengajaran matematik dalam bahasa Inggeris tu, yang tu memang dibekalkan. Okey, masa tu awal-awal jadi tak ramai lagi lah. Jadi saya explore sendiri. Yang ini saya explore sendiri ya. Ni dalam geometri sketchpad. Apa yang boleh buat? Ni dia ada suara seperti slow, suara dia tu slow. Nampak tak? Dia ada, saya nak tunjuk, dia ada boleh buat pergerakan animation. Cara nak cerita. Yang ni saya punya inovasi yang pertama ni. Masih ada lagi. 2000 kita boleh tunjuk macam mana dia boleh bergerak. Nak cerita pada dengan globe ni agak susah sikit, tapi yang kita boleh buat benda-benda ni semualah. Okey. Ni di antaranya satu lagi yang bumi sebagai sfera. Ni saya reka sendiri lah. Yang ni sampai katanya saya tak mengajak menggunakan 3D, tapi saya mengajak menggunakan 2D. Masa tu 2 dimensi. Jadi 2 dimensi tu kita boleh tunjuk. Daripada 3 dimensi dia boleh tunjuk macam mana dapat 2 dimensi. Nampak? Ni kehebatan geometri sketchpad GSP. Ya. Tu kita boleh tunjuk juga yang itu. Okey. Okey. So yang ketujuh, okey, yang ni. SketchUp ni, yang ni saya dapatkan khusus. Yang lain tu semua saya explore sendiri. Saya tak pergi khusus pun. Daripada saya tak pergi khusus, tapi saya boleh bagi khusus kepada cikgu-cikgu. Ya, tapi yang SketchUp ni memang saya pergi kursus dekat Polimas di sebelah. Okey, kita tengok yang ni lagi canggih lah. Yang ni orang guna untuk arkitek banyak pakai. Ya. Yang ni daripada untuk tajuk plan dan dongakkan. Lepas tu tajuk yang sudut dalam sata. Yang tu boleh pakai. Nampak dia lukis sangat mudah lah. Nampak tak? Sangat mudah nak lukis rajah tu. Boleh bubuh ukuran. Ni yang kata orang arkitek pakai ni. Ni saya guna milimeter sebab dia ada milimeter, tapi nak kaitkan dengan 8 cm saya ambil 80 lah. Ini inovasi saya juga. Ada yang ni saya dapat perak pergi di Kelantan. Satu dan dengan inovasi Politeknik di Kelantan. Cuba tengok dia nak lukis. Saya nak lukis yang pusat ya boleh lukis. Tapi saya tunjuk macam mana nak lukis dia. Yang live lah. Yang ni tengok video Ustaz. Yang ni kalau tunjuk sampai ramai yang berkenan lah. Ni nak kongsi lah ya apa-apa yang ada. Dia sangat banyak. Banyak lagi kalau kita explore sendiri tu memang banyak lah. Ni kita buat santai-santai je, jadi saya tunjuk. Nampak yang ni. So dia boleh lukis, dia boleh bubuh, lepas tu dia boleh pusing. Nak tengok atas, nak tengok bawah, nak tengok tepi, semua boleh. Untuk tajuk plan dongakkan. So dalam soalan dulu, ingat dululah yang last dia masuk form 3 kan. Okey, dia nak buang yang ni. Dia nak kena buang yang ni sebab nak kena lukis baru kan. So dengan mudah kita boleh buang tunjuk yang ni dengan SketchUp ni. Okay, so ambil balik yang tadi, lepas tu kita gunakan alat yang ada di sini, boleh buang hak ni.
Tengok saya buang. Nampak? Canggih kan? Kalau tunjuk dalam buku boleh ke? Tak boleh kan? Okey, ni dia punya kelebihan. Yang ni pun banyak saya pakai lah. Masih duk pakai lagi. Jadi kita boleh tunjuk dia punya pergerakan dia tu macam mana, dia boleh tunjuk atas, bawah apa semua ni ada dia punya arahan. Okey, yang ni dia boleh pusing sendiri lah. Saya tunjukkan macam mana dia boleh pusing sendiri. Ni untuk tajuk pelan dongakkan. Nampak? Okey, tunjuk yang ni ya. Okey, ni dalam saya punya SketchUp. Yang saya SketchUp tu yang ni tu lah kita nak try tengok download, tengok cuba cari SketchUp, ikutlah boleh kan. Okey, katalah kita nak lukis kotak, yang simple je nak lukis kotak Okey, ni kata saya nak lukis cuboid lah, cuboid. Okey, nampak tak? Dah nampak dah cuboid. Nampak tak ni saya lukis ni? Nampak. Okey, jadi sekarang ni dia boleh pusing ni. Tengok ke depan. Tengok ke atas. Biasa. Tengok ke atas. Lepas tu tengok ke tepi. 3 ni je. Arah X, arah Y, plan. Kan? Okey, katalah kita punya bentuk yang macam tadi tu saya nak buat. Ni. Contoh yang ni. Ini saya dah lukis dah. Kita nak buat separuh bulatan ni. Okey? Senang dia nak buat separuh bulatan tu dengan menggunakan perisian ni. Jadi saya cuma ambil yang ini. Okey. Ni separuh bulatan. Berapa cm dia nampak di situ, dia boleh dapat. Okey, saya ambil 2 cm. Ke bawah tu dia tunjuk ni 2 cm. Okey. Lepas tu cuma tarik je. Berapa tinggi kita nak. Okey, ni separuh bulatan. Jadi kalau kita nak tengok sebelah plan, dia ada 2 cara. Satu, kita tengok daripada klik saja yang ni, top. Ni dia ada ni, top, front, right, back, left. Kan kita tengok yang tu kan. Okey. Ni kalau top, jadi suruh budak lukis. Okey. Yang ni kalau front, okey, kalau right, dia ada sampai right, sampai back pun ada. Nampak garisah putus-putus. Okey, dan dia ada di sini left. Pok mana pun kita boleh pusing je, okey. Boleh pusing. Okey. Katalah kita ada rajah macam ni. Bila kita nak nak pelajar arah lukis plan, lukis dongakkan mengikut arah X kan. X kat sini katakan kita duduk betul-betul di depan ni. So kita pusing. Bagi duduk depan kita. Alright. Macam tu kita nampak. Yang dia melengkung tadi pun tak nampak dah. Okey, ni pelan dan dongakkan. Okey, faham. Lepas tu yang ni pula, kalau tidak susah sikit lah nak tunjukkan pada budak kan. Nak kena imagine. Ni banyak ni imagine. Okey, sebelah Y contoh. Okey, lepas tu kita punya plan dia tengok dari atas. Dari atas kot mana pun tak apa. Tapi bila kita lukis nak bagi cantik tu, kita duduk macam ni lah. Baru nampak cantik. Nak bagi cantik. Okey. Tu saya nak tebuk dia. Bagi jadi bulat di tengah. Kita buat skru kan. Okey. So sini saya ambil 4. Nampak? Dia dah jadi bulat di tengah kosong. Lepas tu bubuhlah. Macam nak jak ni kan, bubuhlah pula besi ke apa ke, nak bubuh dalam tu, jocok masuk. Lepas tu kita boleh padam sikit-sikit nak tengok dalam. Berkala apa semua boleh sebenarnya ni. Okey, katalah saya tak mau ni. Okey.
Kita boleh nampak dalam dia tu. Canggih kan? Persian ni semua nak main. Okey. Semua dia pun lukis dulu. Betul kita tunjuk lah kita bukti. Okey, ni adalah SketchUp. Baik, video yang ke-8 ni, yang ni yang biasalah. Yang ni mungkin ramai yang dah tahu, yang menggunakan Microsoft Excel. Ni Microsoft Excel. Yang ni pun jadi alat jugalah. Merupakan perisian dinamik juga. Jadi kita boleh tunjuk. Yang ni masa kelas. Masa kelas, Google Meet, record. Okey, sampailah dapat ni. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa nak komen tak? Setakat ni ya. Yang duk tengok ni, ada tak nak komen apa-apa? Tak komen, nampak menarik je semua. Teruja tengok. Ada pusing. Best betul. Nak belajar. Ni baru warming up. Nak explore tu lah. Rupanya banyak tak tahu. Dia kena rajin explore lah. Macam saya memang saya cari. Saya nak fikir macam mana nak memudahkan PDP. Okey. Lepas tu, yang ni juga nak share kalau daripada online. Daripada online ni memang dah sedia ada. Yang ini tak tahulah cikgu tahu ke tak. SPM yang tambahan ada, matematik pun ada. Yang ini. Yang ini yang banyak bantu saya untuk mengajar. Okey. Dia type saja SPM tambahan .blog online tuition. Tu je. SPM matematik tak apa. Nanti ni saya akan share PowerPoint ni. Saya save dalam PDF dan dia boleh link terus. Ya. Okey. Yang ini setiap tajuk ada cerita. Cikgu tahu dah pernah tengok tak yang ni? Pernah jumpa tak? Tak pernah saya. Cikgu ambil lah hak ni. Sangat mudah nak cerita. Kalau cikgu duk buat online ni kan, cerita daripada sini je. Okey? Di sini contoh ya. Tajuk yang pertama, okey, ada fungsi. Tajuk yang kedua, fungsi kuadratik. Tajuk ketiga, sistem persamaan. Tajuk 4, ni untuk tengah tempat. Kan? Lepas tu ni ada video pula tunjuk ni kat kita. Contoh ya, pengenalan kepada indeks. Nampak? Dia punya video YouTube juga. Nombor kuasa 2 dan nombor kuasa 3. Di tingkatan 2, kita pernah belajar nombor kuasa 2 dan nombor kuasa 3. Kita tahu bahawa kalau ada satu nombor, kita tulis 3 dengan satu superscript 2. Ini dibaca sebagai 3 kuasa 2 dan dia adalah sama dengan 3 kali 3. Yep. Dan kalau kita ada satu nombor dengan satu superscript 3, ini dibaca sebagai 4 kuasa 3 dan ini adalah sama dengan 4 kali 4 ya. Nombor kuasa ini menunjukkan berapa kali nombor ini mendarab dirinya sendiri ya. Kalau okey. Baik. Ni saya nak cerita banyak bila kita semua topik ada cerita dan dia ada soalan. Dia ada soalan dia di sini. Ni kita bab 5 panjang. Okey, hukum linear. Contoh ya, saya ambil satu soalan penggunaan hukum linear. Okey, ini contoh satu. Okey, penggunaan hukum linear. Baik. Nampak tak dia ada soalan? Jadi apa yang saya buat? Cerita hak tadi. Okey, buat dulu yang ni. Okey, buat dulu yang ni. Jadi saya nak tunjuk sebab dah lalu sini, saya tunjuk siap-siap lah macam mana fungsi My View Board ni. Okey, My View Board ni, okey, dia boleh kita dapatkan dia punya laman web tak sat ni. Okey, nampak tak? Dan dia nak yang ni, kita boleh conteng dia kat sini terus. Contohnya, jadi yang ini ni saya boleh conteng dah.
kita nak hilangkan X kuasa 2. Kalau nak bagi jadi Y besar sama dengan MX tambah 9 tu terpetah dah lah. Jadi bila budak buat, kita bagi arahan dia, lepas tu kita tunjuk. Nampak tak? Kita boleh cerita kat sini je. Di sini yang saya kata dia lebih kita kata apa, lebih user friendly. Nampak? Kita bahagi dengan X kuasa 2. Jadi inilah Y besar kita. Inilah M kita. Inilah X besar kita. Inilah C kita. Nampak? Boleh cerita kat sini pun. Okey, tu kan nampak kata-kata kehebatan. Dan dia boleh juga di sini padam, tak mau. Tunjuk pula hak kedua. Ni color pun banyak lagi ni. Nak tulis ni color dia banyak ni. Dia pilih lagi. Dan dia juga boleh macam tuang kita kata besar, nak highlight ke, nak tunjuk ke, nak bagi besar ke, boleh juga kat sini. Ni sekejap lagi kita akan tengok. Jadi yang inilah yang akan membantu kita masa proses penerangan. Tu saya kata cukup user friendly lah viewboard ni. Jadi bila ini akan buat di sana nanti. Dan katalah saya nak masukkan soalan ni. Okey, saya nak masukkan soalan ni dalam viewboard tadi. Katalah kita nak cerita lagi besar kan. Kita boleh snap je kat sini. Okey, ambil kawasan mana yang kita nak aja. Nampak tak? Timbul kat sini ni. Itu boleh lagi cerita kat sini ya. Di sini baru kita boleh gunakan balik jangka lukis kita ke, pembaris kita. Pembaris ni boleh pusing. Apa-apa sudut kita nak. Okey. Ni satu apa ni kita kata laman web yang boleh membantulah. Ya, macam banyak soalan di sini yang tak habis kalau nak mengajak ya. Janjang, tak boleh guna hukum linear, geometri koordinat. Yang ni pun kita boleh tunjuk juga. Dia cerita satu-satu ni. Okey, ni nampak tak? Dia ada juga dia bagi tahu formula kat kita. So yang ni sangat membantulah. Ambil lah cikgu. SPM matematik. Kalau tak matematik pun boleh. Yang ni matematik pula. Okey. Semua ada. Untuk PT3 pun ada. Type saja PT3. Ni pun nampak soalan dia. Ni ketaksamaan, graf gerakan. Semua tajuk. Ni saya kata 5 punya. Perubahan. Ya, contoh soalan pendek dia bagi. Ni soalan. Jadi saya buat kerja sini. Yang ni jangan tunjuk lah. Kita ambil soalan saja. Buat macam tadi. Kalau OneNote pun saya buat snap jugalah. Screenshot, ambil soalan, lepas tu baru kita check dengan jawapan bila pelajar dah buat. Ni satu lagi yang membantu jugalah. Yang ni akan SPM matematik. Yang tadi matematik tambahan. .blog, .online tuition. Yang ni senang, banyak saya duk guna lama dah. Okey. Yang kedua cara online, yang ni Wolfram. Yang ini pun saya explore lah, terjumpa. Boleh share lah. Okay, ni semua ada. Di contoh saya ambil kalau calculus ya. Secara online. Nampak tak? Dia ada integral, pengameran, dia ada pembezaan. Lepas tu dia boleh lah kita nak tengok. Contohnya kalau mau example ni kan. Okey, so dia bagi dah. Di sini kita boleh ubah. Okey, katalah di sini saya nak 2. Integrate 2x kuasa 3 contoh ya. Lepas tu kita suruh show jawapan. Nampak jawapan dia dah bagi. Okey, step by step solution. Tu. Dia duduk sikit je lah. Sebab tu terus boleh dapat jawapan kan. Yang ni tak apa. Nampak? Dia membantu sangat-sangat di sini untuk kita check jawapan lah. Ya. Banyak juga dalam ni. Kalau integration pun ada. Dia bagi contoh. Lepas tu kita modify di sini je lah. Okay. Integrate. Kita kata sebab ni sini hak yang universiti kan. Okay. Integrate X kuasa 5. Contoh. Dari 0 sampai 2.
Ni kamera tentu. Ya. Tengok dia punya penyelesaian. Tu dia bagi jawapan siap. Okey, solution. Step by step. Yang ni pun dia tak cerita sangat. Yang ni dia kena GoPro ni kena bayar. Okey. Yang ni dia bagi simple lah. Okey, yang ni kita akan tengok dalam Microsoft Mathematics nanti. Okey. Ini yang Wolfram. Okey, lepas tu yang fun. Yang ni pun syok juga. Type saja maxisfun.com. Dia keluar macam-macam. Yang ni cukup syok ni. Kalau suruh budak buat kan, macam contohnya nak cerita C negatif ni. So dia ada link tu, kita klik je lah, tengok link dia bagi apa, nampak? Dia cerita. Jadi taklah teruk kita nak bukih. Kan? So yang ni kita boleh juga ambil masuk dalam Microsoft, dalam My View Board kita. Itu cerita contiang kat situ. Di sini contiang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang ni kira membantu jugalah. Dia banyak lah, kita scroll down sampai kita boleh ada yang buat soalan. Ni tengok ada question 1 kan. Ni ada soalan. Sin theta 3/5 is acute angle. Sudut dakar kan. Find wait the second theta. Ni dah belajar, kita boleh pakai lah yang ni. Jadi di sini bolehlah tunjuk nak lukis ke apa kan, pakai My View Board. Semua budak buat dulu. Lepas tu dia ada lagi soalan. Lepas tu tekanlah jawapan dia. Kalau betul dia abadlah betul. Contohnya yang ni. Dia abad sorry. Jadi dia bagi tahulah jawapan dia berapa. Tiba-tiba jawapan dia adalah 5/13. 43 kan. Jadi seronoklah sikit dalam kelas. Nampak sila theta. Ni semua kita boleh pakai. Ya. Ni kelebihan secara online lah. Banyak juga saya duk pakai. Kadang kita ambil soalan. Ni nampak dia bagi juga ni formula kan. Okey, itu antaranya. Lepas tu yang ini pun satu lagi saya share juga. Yang ni Maxopolis. Saya panggil Maxopolis. Dia macam-macam lah ni. Kalau kita klik ni. Okey, ni ada lagi ni, dia ada grade 1 rendah ke tinggi lah. Dia ada algebra apa semua lagi kat sini. Okey, transformation. Ini semua tajuk-tajuk yang kita nak kena mengajar dalam topik kita lah. Kan? Okey, ni semua ada. Boleh pilih je. Contohnya saya ambil yang dia favorite dengan kita selalu. Ni common 3D shape. Dia cerita lah. Nampak? Okey, shape sphere. Okey, ni sphere lagi. Banyak sangat. Kira tak terhad lah. Masak surface area punya formula. Okey, volume isi padu. Ni semua dia boleh cerita. Dia boleh gerak pula, kecil, besar, tua muda. Okey. Ni tak kena lah. Ya. Ni hemisphere, separuh sfera. Banyak ah. Kalau kita nak ambil ni soalan masih ada. Saya pun seronok juga kalau duk main-main saja kan. Duk tengok. Ni di antaranya lah yang kita boleh gunakan. Okey, boleh cikgu. Takat ni. Tak apa, nanti saya Boleh. Right. Ini terima kasih.